Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa man la yarham la yurham. Orang-orang yang mengasihi orang lain akan dikasihi Tuhan pemurah. Siapa yang tidak mengasihi orang lain tidak akan dikasihi Tuhan. Kita boleh untuk cek kepada hati. Yang dikatakan hati itu sebaik-baik hati adalah hati yang bersih dan hati yang lunak. Dan hati yang lunak itu adalah lebih ditumpukan kepada muamalah dan pergaulan. Bagaimanakah hati kita sesama muslimin? Bagaimanakah hati kita ketika berhadapan dengan makhluk, baik itu manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam ini? Ia adalah cerminan kepada hati seseorang itu adalah bagaimanakah dia bermuamalah, berurusan dengan perkara-perkara seperti ini adalah sebagai suatu tanda akan ciri-ciri kepada hati seseorang itu, yang kalau sekiranya benar lunak hatinya itu, bermakna lunaklah di dalam pergaulan dengan kaum muslimin khususnya. Bagaimana maksudnya lunak dengan kaum muslimin? Yaitu dengan bersifat lemah belas kasihan, rasa cinta dan kasih sesama muslimin, yang telah pun dirangkumkan oleh baginda Rasulullah dengan kaitannya kepada iman. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Macam mana cara untuk ukur iman? Adalah ukurnya bagaimanakah cinta kita kepada saudara kita adalah seperti mana kita mengasihi dan mencintai kepada diri kita sendiri. Dalam erti kata yang lain, kalau kita suka sesuatu, kita juga suka untuk ianya ada kepada saudara kita. Kalau kita benci dan tak suka sesuatu, kita pun tak suka dianya kena kepada saudara kita. Demikian yang dimaksudkan mencintai saudara kita itu seperti mana dia mencintai diri sendiri. Bahkan di antara para ulama ketika mana mensyarahkan kepada hadis ini, dia mengatakan kalau demikian maksudnya sebenarnya ianya lebih bermakna mencintai saudaranya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada peringkat kebaktian yang sebenar sehingga kamu infakkan apa yang kamu cintai, yang kamu sukai. Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turut memuji kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka wa yut'imuna ala hubbihi, mereka itu telah memberikan makanan ala hubbihi, di atas yang disukai, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang tawanan. Ajib. Kenapa? Kerana diuji. Hari itu puasa, bekerja, cari duit, dapat nafkah, dapat duit untuk diberi makanan untuk berbuka. Tapi ketika nak berbuka, ada ketukan di pintu. Siapa? Saya orang miskin, lapar. Ambil makanan yang sepatutnya digunakan untuk berbuka, diberikan kepada orang miskin. Mendahulukan kepada orang miskin daripada dirinya yang kelaparan. Berpuasa, hanya berbuka dengan minum air saja. Sedangkan siang tadi telah penat bekerja untuk mencari sesuap nasi ataupun sesuap makanan untuk bekal berbuka. Tapi sebelum berbuka, orang miskin minta didahulukan. Wa yut'imuna ala hubbihi miskina. Besok kerja lagi, cari nafkah lagi,
dapat untuk beli makanan berbuka. Sebelum sempat berbuka, datang pula siapa? Anak yatim, lapar, tak ada makanan, berikan. Miskinan wa yatiman. Yang ketiganya asira, tawanan. Saya tawanan perang, dah lepas, lapar, tak ada makanan, diberikan. Allah, innama nut'imukum liwajihillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kamu diwajihillah, untuk mendapatkan ridha Allah, tidak mengharapkan balasan timbal balik daripada kamu, walaupun syukura, walaupun ucapan terima kasih, tak. Allah, alangkah luar biasanya kita diberikan suatu ukuran iman untuk mencintai kepada saudara kita seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. Sudahkah kita ini mempunyai sifat seperti itu? Sudahkah kita belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu ketika membahagikan barang-barang yang terkumpul daripada Bahrain, harta daripada Bahrain yang berlonggok di dalam masjid baginda Rasulullah, Nabi bahagi-bahagikan sehingga disebutkan sibuknya Nabi membahagi-bahagikan sampai Nabi tak sempat duduk berehat pun kerana nak memberikan hak kepada orang yang memerlukan dan orang yang perlu untuk diberikan. Sampailah akhirnya selesai daripadanya, tiba-tiba menjenguklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, jangan lupa untuk simpan dan sisakan sedikit bahagian untuk kita, supaya kita ada untuk beli ataupun untuk kita berbuka pada malam petang ini. Allah, ketika itu Nabi dalam berpuasa, keluarganya dalam berpuasa, tak ada sebenarnya dari apa-apa yang boleh untuk dibuat untuk berbuka. Mungkin daripada apa yang difikirkan oleh Sayyidatina Aisyah, pasti Nabi SAW akan menyisakan sebahagian sedikit daripadanya untuk berbuka. Tapi bimbang kalau Nabi terlupa, dan kebimbangannya itu benar. Ketika mana dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan lupa untuk kamu sisakan sedikit daripada bahagian kita untuk nak berbuka pada petang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa tidak kamu mengatakan daripada awal? Dah habis dah, saya terlupa, kata baginda Rasulullah. Lupa terhadap dirinya, lupa terhadap rumah tangganya, mendahulukan kepada yang lain. Hakala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga disebut dalam bahasa yang disebutkan sebagai ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, yang mendahulukan kepada orang lain daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun kadang-kadang mereka perlu perkara itu, tapi kerana mendahulukan cinta, sayang, nak berikan kepada orang lain, didahulukan. Subhanallah. Bagaimana kita sekarang ini? Sudahkah kita sudah sampai kepada tahap yang telah pun disebutkan itu?